Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji-pujian buat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya ada suruh buat sesuatu, tolong buat Alhamdulillah, kita nak sambung daripada muka surat 466. Muka surat 466 masih lagi dalam tajuk-tajuk berkenaan hadis tentang ibadah haji. Dan kita telah tiba pada bab yang ke-50, di mana pada bab yang ke-50 Imam Tirmizi mula membawakan hadis berkenaan tentang perjalanan menuju ke tempat manasik haji, dan pada kali ini menuju ke Mina. Bab yang ke-50. Maka saya minta sahabat-sahabat untuk memperbanyakkan selawat apabila mendengar, membaca sabdaan Nabi SAW. Maka kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan al-khuruji, keluar, ila Mina, menuju ke Mina, wal muqami biha, dan untuk tinggal di Mina, berada di Mina, duduk di Mina. Maka Nabi SAW punya perjalanan haji yang sunnah adalah bermula daripada Mina, dan ketika mana berakhirnya hari tasyrik pun pada waktu itu berakhir di Mina. Maka secara ringkasnya haji Nabi SAW adalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW akan telah keluar ke Mina pada hari 8 Zulhijjah. Sebab itu lihat kepada Arafah pada baris yang kedua daripada bawah, yusannul khuruju, sunnah untuk keluar, ila Mina, menuju ke Mina, yaumat tarwiyah, pada 8 Zulhijjah. Maka 8 Zulhijjah sunnah untuk duduk dekat Mina dulu. Bawa satu tu ke sini. Maka sunnah untuk duduk di Mina, tinggal di Mina pada 8 Zulhijjah. Maka Nabi SAW telah pergi ke Mina, dan Nabi SAW solat 5 waktu di sana. Sebab itu nanti kita akan baca hadisnya. Riwayat 867. Wa bihi ilahi qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashajj qala hadatsana Abdullah bin al-Ajlah an Ismail bin Muslim an Ata'in an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengimamkan kami solat. Nabi SAW telah mengimamkan kami solat di Mina. Apakah solat yang Nabi solat di Mina? Zuhur 8 Zulhijjah, Asar pun 8 Zulhijjah. Dalam kalender Islam bertukar pada waktu bila? Maghrib. Maka Maghrib ini dah masuk 9 Zulhijjah. Maka ketika mana Maghrib dah masuk 9 Zulhijjah, kemudian Isyak 9 Zulhijjah, dan Subuh 9 Zulhijjah. Maka Nabi SAW solat 5 waktu bermula daripada Zuhur 8 Zulhijjah hinggalah Subuh 9 Zulhijjah. Di mana? Di Mina. Kemudian summa ghada. Apakah maksud ghada? Bariskan kepada Sahara. Baris yang pertama, al-mashyu awwalan nahar. Kemudian pada awal pagi Nabi telah bergerak menuju ke Arafah. Maka sunnah haji daripada hadis ini yang kita dapat adalah apabila seseorang itu dah hampir hari haji. Haji bermula 9 Zulhijjah. Haji hari Arafah 9 Zulhijjah. Tetapi Nabi SAW bergerak sehari awal dan Nabi berada di Mina dulu.
Nabi SAW berada di Mina dulu, dan Nabi telah duduk di Mina sebanyak 5 kali waktu solat. Nabi berada Zuhur 8 Zulhijjah, Asar 8 Zulhijjah, Maghrib 9 Zulhijjah, Isyak 9 Zulhijjah, dan Subuh 9 Zulhijjah. Dan kemudian selepas subuh, Nabi terus bergerak menuju ke Arafah. Ini dalilnya, hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Berkata Imam Tirmizi, Ismail bin Muslim qad tukullima fih adalah orang yang ada perbahasan oleh ulama hadis padanya. Riwayat 868. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashajj qala hadatsana Abdullah bin al-Ajlah anil A'mash anil Hakam an Miksam an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah solat di Mina Zuhur sehingga ke subuh. Lalu di sini disebut solat yang awal dan akhir, daripada Zuhur hingga ke subuh. Zuhur 8 Zulhijjah hinggalah subuh 9 Zulhijjah. Summa ghada, kemudian pada awal pagi Nabi telah bergerak menuju ke Arafah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Zubair dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Moga-moga kita baca hadis-hadis tentang haji ini, mudah-mudahan Allah jemput kita kepada yang belum untuk menunaikan ibadah haji. Saya syukur sangat saya dijemput pada tahun lepas untuk menunaikan haji pada keadaan yang tak ramai orang, tidak sesak seperti kebiasaan. Namun tak dinafikan masih ada cabaran yang tersendiri. Moga-moga Allah jemput semua untuk menunaikan ibadah haji. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam tajuk ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Miksam daripada Abdullah bin Abbas, telah berkata Ali ibn al-Madini, telah berkata Yahya, telah berkata Syu'bah, lam yasma'il Hakam tidak mendengar periwayatan hadis daripada Miksam kecuali hanya 5 hadis. Wa'addaha, dan dia mengira kelima-lima hadis tersebut, namun hadis yang kita baca tadi tidak ada pada apa yang telah dikira oleh Syu'bah. Maka ada perbahasan tentang perawi yang bernama Miksam yang beliau mengambil hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bab yang ke-58, yang mana pada bab ini Nabi enggan untuk dibina binaan kekal untuk Nabi. Sebab kata Nabi, Mina adalah tempat untuk unta berhenti sahaja. Ianya bukan pada waktu itu layak untuk dibina binaan dan sebagainya. Tapi zaman kita telah dibina binaan untuk memudahkan pengurusan haji dan sebagainya. Bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan anna Mina, sesungguhnya Mina, munakhu man sabaqa, adalah tempat berhentinya unta bagi orang yang terdahulu. Apa maksud tempat berhenti unta untuk orang yang terdahulu? Maksudnya setiap orang dia tak duduk lama dekat Mina, hanya duduk pada 8 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, kemudian sampai 9 Zulhijjah, kemudian pergi kejap ke Arafah, lepas Arafah pergi ke Muzdalifah, lepas Muzdalifah patah balik ke Mina. Lalu dia duduk lebih kurang hanya 4 hari je kat Mina. Sebab itu bila para sahabat nak buat binaan untuk Nabi, binaan yang kekal, maka Nabi tidak mahu. Dan inilah juga yang berlaku kepada Umar bin Khattab. Bila waktu beliau jadi khalifah, ada orang nak buat binaan kekal untuk beliau, beliau enggan kerana beliau kata Nabi SAW tak pernah buat begitu. Riwayat 869. Wa bihi ilahi qala hadatsana Yusuf bin Isa wa Muhammad bin Aban qala hadatsana Waqi' an Israil an Ibrahim bin Muhajir an Yusuf bin Mahak an ummihi Musaykah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat kepada Musaykah, baris qawata, baris yang paling bawah. Maka kata para ulama, Musaykah ini tidak ada orang yang meriwayatkan hadis daripadanya kecuali anak dia sahaja yang kita nampak tadi, Yusuf bin Mahak. Dan dia tak ada hadis kecuali satu-satu hadis yang kita baca. Maka beliau adalah Musaykah rahimahullahu ta'ala. Maka Musaykah telah berkata daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahawa Aisyah berkata, Qulna ya Rasulullah, kami telah berkata, wahai utusan Allah, ala nabni laka binaan, adakah patut kami membina untuk engkau wahai Rasulullah satu binaan kekal, yuzilluka, yang boleh menjadi peneduh untuk kamu bimina di Mina.
Maka wahai Rasulullah, nak tak kami buat binaan kekal supaya nanti senang nak datang buat haji, boleh duduk dekat Mina dengan selesa. So Nabi SAW duduk dengan sangat-sangat sederhana sewaktu Hajjatul Wada'. Qala, maka Nabi bersabda, la, tidak. Mina munahu man sabaqa. Mina adalah sekadar tempat berhentinya unta bagi orang-orang yang terdahulu. Apakah maksud Mina tempat berhenti unta untuk orang-orang yang terdahulu? Lihat kepada Sahara baris yang kedua. Lianna Mina laisa mukhtasam bi ahad. Mina ini bukan milik sesiapa. Innama huwa mawdi'ul ibadah. Ianya adalah tempat ibadah di mana pada waktu itu adanya melontar, adanya menyembelih binatang, adanya bercukur dan sebagainya. Falau ujizal bina, kalaulah Nabi benarkan untuk membuat binaan kekal, lakasuratil abniyah, nescaya akan penuhlah sekadar dengan binaan, dan pada waktu itu akan sempitlah jalan. Dan sebab itulah Nabi tak izinkan. Bila para sahabat nak buat untuk Nabi, Nabi tak nak. Sebab bila Nabi buat, maka para sahabat pun yang lain pun akan ikut buat. Maka sabda Nabi, Mina sekadar tempat persinggahan. Mina adalah tempat berhentinya unta orang yang terdahulu. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan. Bab yang ke-52, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi taksiris salati bina, berkenaan tentang solat secara qasar ketika mana berada di Mina. Lalu kenapa Nabi SAW solat musafir dekat Mina? Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. At-taqsiru inda Malik laisa lis-safari bal minan nusuk. Bunyi apa tu? Minta maaf, tekak saya tak berapa sangat. Okey, Nabi SAW pada waktu itu telah solat qasar di Mina. Telah solat qasar di Mina. Sehinggalah zaman Uthman bin Affan, pada waktu itu beliau telah solat penuh 4 rakaat. Maka para ulama berbeza pendapat berkenaan tentang qasar di Mina. Adakah kerana permusafiran ataupun kerana ianya adalah amalan haji? Maka lihat kepada Arafah baris yang pertama. Maka at-taqsiru inda Malik laisa lis-safari bal minan nusuk. Kata Imam Malik, solat qasar di Mina adalah bukan kerana permusafiran, tetapi kerana ianya adalah sebahagian daripada amalan haji. Waqala Abu Hanifah, sementara Imam Abu Hanifah pula berkata, sesungguhnya qasar yang dilakukan di Mina adalah kerana permusafiran. Maka orang yang bukan musafir seperti orang tempatan, orang Mekah yang buat haji, maka tidak boleh buat qasar. Dan inilah pandangan Imam Abu Hanifah, termasuklah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpandangan qasar yang berada di Mina, yang dibuat di Mina adalah untuk orang yang bermusafir sahaja. Orang yang tak bermusafir, maka pada waktu itu tidak boleh buat qasar. Apapun kita baca hadis yang ke-870. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Harithah bin Wahb qala, daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu taala beliau berkata, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, amana makan, dalam keadaan yang sangat-sangat aman, maksudnya tidak ada sebarang ketakutan, kanan nasu, dan adalah manusia berada dalam keadaan paling aman, wa aktsaruhu, dan kebanyakan solat Nabi di Mina adalah sebanyak 2 rakaat secara qasar. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Harithah bin Wahab adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat yang ke-871, waruya, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah solat bersama dengan Nabi di Mina, raka'ataini, sebanyak 2 rakaat, iaitu qasar. Wa ma'a Abi Bakar, bersama dengan Abu Bakar pun qasar 2 rakaat, bersama dengan Umar pun qasar 2 rakaat, dan bersama dengan Uthman pun qasar 2 rakaat, sadran min imaratih, pada permulaan pemerintahan khilafah beliau.
Wa qad ikhtalafa, kata Imam Tirmizi, dan telah bercanggah pendapat ahli ilmu berkenaan tentang solat qasar di Mina untuk penduduk Mekah. Faqala ba'du ahli ilmi, kata Imam Tirmizi, maka telah berkatalah sebahagian daripada ahli ilmu, tidak boleh untuk penduduk Mekah untuk mereka mengqasarkan solat di Mina, illa kecuali man kana bi Mina musafira, kecuali untuk orang yang berada di Mina sebagai musafir. Maka qasarnya di Mina, kata sebahagian ulama ini adalah kerana musafir, bukannya amalan haji. Dan inilah pandangan Ibnu Jurayj, Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq rahimahullahu ta'ala. Wa qala, dan berkata lagi sebahagian yang lain, la ba'sa, tidak mengapa untuk penduduk Mekah bagi mereka mengqasarkan solat di Mina, kerana bagi mereka qasar ini pada waktu haji bukan kerana musafir, tetapi kerana itu adalah amalan haji. Dan inilah pandangan Auza'i, Malik, Sufyan bin Uyainah dan Abdurrahman bin Mahdi rahimahumullahu ta'ala. Adakah jelas? Jelas ke jelas? Lalu di sini berbeza pendapat ulama. Kenapa Nabi solat qasar? Adakah kerana musafir ataupun kerana amalan haji? Imam Syafi'i kata kerana musafir. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik pada waktu itu kata kerana ianya adalah amalan haji. Maka sebab itu kita nampak ada orang ketika mana haji dia solat qasar. Dia memilih pandangan itu adalah sebahagian daripada sunnah ataupun amalan ketika haji. Dan ada orang solat jamak tamam penuh seperti pada pengikut mazhab Imam Syafi'i, kerana pada waktu itu ianya adalah kerana bukan musafir, sebab dah duduk lama dekat Mekah. Bab yang ke-53, babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan al-wuqufi bi Arafah, berwukuf di Arafah, wa du'a fiha, dan berdoa padanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada Arafah, baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bilakah waktu wukuf? Lihat kepada baris yang ke 1, 2, 3, 4. Wa waktu wukuf fi Arafah. Jumpa tak? Gariskan. Dan waktu berwukuf di Arafah. Lalu Arafah adalah pada waktu itu perkara yang mesti buat dalam haji. Tak berwukuf di Arafah, maka tak dapat haji. Maka bilakah waktu berwukuf di Arafah? Maka kata para ulama, waktu berwukuf di Arafah adalah setelah selesai, setelah tergelincirnya matahari, iaitu setelah masuknya waktu zuhur pada hari Arafah 9 Zulhijjah sehinggalah pada subuh, waktu subuh hari yang ke-10 Zulhijjah. Itu waktu dia. Tapi selalunya kalau sunnah Nabi, maka Nabi akan berada daripada selepas zuhur sampailah ketika mana matahari terbenam. Bila terbenam je matahari, Nabi akan solat jamak takhir dekat Muzdalifah. Lalu perjalanan haji adalah Nabi punya haji daripada Mina, kemudian Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian Mina. Selepas Mina, Nabi pergi Mekah balik sekejap dan Nabi patah balik ke Mina sampailah penghujung hari Tasyrik. Maka ini adalah amalan haji Nabi SAW. Maka itu adalah waktu Arafah. Okey. Maka apa yang orang nak buat dekat Arafah? Maka lihat baris bawah dia. Wa yulabbin nasu waqtan fa waqta. Banyakkan bertalbiyah. Au yad'u nabil ma'surat. Banyakkan untuk berdoa. Lagi-lagi doa yang sabit daripada Nabi SAW, kata para ulama. Okey. Kemudian selepas itu, wal arafatu fil hil. Arafah ni sebenarnya dekat tanah halal, bukan tanah haram. Yang dekat tanah haram adalah Al-Muzdalifah. Jom kita lihat hadis yang ada. Okey. Wa bihi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr ibn Dinar an Amr ibn Abdullah ibn Safwan an Yazid ibn Shayban qala atana ibnu Mirba' al-Ansari radhiyallahu anhu. Telah datang kepada kami, kata Yazid bin Shayban, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mirba' al-Ansari, dan pada waktu itu kami sedang berwukuf di Arafah. Makanan yuba'iduhu amrun, tempat yang mana pada waktu itu Ammar menjauhkannya. Apakah maksud makanan yuba'iduhu amrun? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu lihat dulu Sahara. Siapakah nama Ibnu Mirba' ini? Gariskan Sahara, baris yang paling akhir. Nama beliau adalah Yazid bin Mirba'. Gariskan di situ. Nama beliau adalah Yazid. Ada yang mengatakan Zaid bin Mirba'.
Ada yang mengatakan Zaid, ada yang mengatakan Yazid. Gariskan kedua-duanya. Okey. Maka daripada Amr bin Abdullah, nama perawi, beliau berkata seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mirba', Zaid ataupun Yazid bin Mirba' telah datang kepada mereka, dan pada waktu itu kami sedang berwukuf, dan tempat wukuf kami adalah yuba'iduhu, tempat yang dianggap jauh oleh pada waktu itu Ammar. Yuba'iduhu Ammar. Ammar menganggap tempat itu jauh. Ammar mana? Nama perawi itu Ammar bin Abdullah. Jumpa tak nama perawi itu Ammar? Ammar bin Abdullah Safwan. Ataupun ambil pen, gariskan je daripada baris ke bawah tu kepada baris ke atas, supaya nanti kita faham maksudnya perawi tersebut. Yuba'iduhu maksudnya pada waktu itu ianya dianggap jauh daripada jemaah yang lain, daripada orang yang lain. Maka berkata sahabat Nabi Zaid ataupun Yazid bin Mirba', inni rasulillah, sesungguhnya aku adalah utusan kepada utusan Allah kepada kamu. Yaqulu, baginda bersabda, kunu ala masyairikum fa innakum ala irthim min irthi Ibrahim. Kunu, beradalah kamu ala masyairikum, di tempat apa yang kamu berada, daripada tempat manasik haji. Fa innakum, kerana sesungguhnya kamu, ala irthim min irthi Ibrahim, berada pada tempat warisan yang daripada warisan Ibrahim. Kenapa disebut begitu? Sebab pada zaman sebelum Islam, orang-orang Arab Mekah pada waktu itu mereka tak nak pergi Arafah. Mereka buat haji. Sebab haji daripada zaman Nabi Ibrahim. Orang Arab Mekah dia tak nak pergi Arafah. Dia tak nak pergi. Sebab dia kata Arafah bukan dekat tanah haram. Dia tak nak pergi Arafah. Maka Nabi SAW kata kepada para sahabat yang pada waktu itu kali pertama buat haji dengan Nabi. Nabi kata dengan mereka, kunu ala masyairikum, tetaplah kamu berada dekat tempat-tempat haji kamu. Masyair boleh lihat baris yang kedua Sahara, yuridu biha mawadi'an nusuk. Yang dimaksudkan dengan masyair adalah tempat-tempat ibadah haji. Maka Nabi kata tetap di situ, kerana sesungguhnya kamu berada pada tempat warisan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Kerana inilah cara Nabi Ibrahim buat haji, iaitu Nabi Ibrahim akan berada di Arafah. Dan Nabi Ibrahim bukan macam orang Arab Quraisy yang pada waktu itu tak nak pergi Arafah. Jelas ke jelas? Dan kata Imam Tirmizi dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali Aisyah. Dengar ke suara saya ni? Okey. Daripada Jubair bin Mut'im, daripada Syarid bin Suwaid As-Saqafi, berkata Imam Tirmizi hadis Ibnu Mirbah adalah hadis yang hasan. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Ibnu Uyainah daripada Amr bin Dinar, dan Ibnu Mirbah namanya adalah Yazid bin Mirbah Al-Ansari, dan beliau dikenali juga wa innama yu'rafu, dan sesungguhnya diketahui untuknya satu-satunya hadis ini sahaja. Bab kata Imam Tirmizi riwayat yang ke-873, wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Abdul A'la As-San'ani Al-Basri qala hadatsana Muhammad bin Abdul Rahman At-Tufawi qala hadatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kanat Quraisyun, adalah orang-orang Quraisy, wa man kana ala diniha, dan orang-orang yang pada waktu itu berada di atas kepercayaan mereka, yang mana mereka ini dikenali sebagai Al-Humus. Mereka ini nama dia Al-Humus pada zaman jahiliyah. Lihat kepada Sahara baris yang ketiga, siapakah itu Al-Humus? Luqiba bihi Quraisyun. Mereka ini adalah kabilah Quraisy, Kinanah, Judailah, dan juga pengikut-pengikut mereka daripada zaman jahiliyah. Maka kelompok-kelompok Quraisy yang dikenali sebagai Humus, mereka akan tunggu dekat Muzdalifah. 9 Zulhijjah dia tak pergi Arafah, dia akan duduk dekat Muzdalifah, dan mereka akan berkata, nahnu qatinullah, kami adalah orang yang tinggal di Baitullah. Nahnu qatinullah, lihat nanti kita akan baca, lihat Sahara pun ada memberi maksud pada waktu itu kami adalah orang yang tinggal di Baitullah. Maka mereka tak nak keluar daripada tanah haram. Wa kana man siwahum, adapun orang yang selain daripada Humus, mereka akan berada di Arafah. Maka turunnya ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa afidu, maka hendaklah kamu bertolak turun
min haitsu daripada tempat bertolak annasu manusia, min haitsu afadhan nas, ke mana manusia pergi bertolak maka ikutlah. Kerana itulah hajinya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan maksud daripada hadis ini adalah sesungguhnya penduduk Mekah mereka tidak keluar daripada tanah haram, wa Arafat, dan Arafah pula adalah kharijun minal haram, dikira sebagai luar daripada tanah haram. Maka penduduk Mekah mereka akan berada di Muzdalifah, dan mereka akan berkata, nahnu qatinullah, yakni sukanullah, kami adalah penghuni Baitullah, rumah Allah. Dan orang-orang selain daripada orang Mekah pada waktu itu mereka akan duduk di Arafah. Maka turunnya ayat thumma afidu, maka hendaklah kamu bertolak turun daripada tempat di mana bertolak turunnya manusia. Wal humus, dan siapakah al-humus? Orang-orang yang tinggal di tanah haram pada waktu itu. Lalu jelas ke jelas? Maka ini berkenaan tentang Allah suruh Nabi pergi ke Arafah, dan Nabi pun maklumkan kepada sahabat, inilah warisan Nabi Allah Ibrahim. Bab yang ke-54, Babu Maja'a, bab pada hadis yang telah datang, anna Arafata, bahawa sesungguhnya Arafah kulluha, semuanya, mauqifun, adalah tempat untuk berada. Yang pada bila? Daripada 9 Zulhijjah sampailah ketika mana terbenamnya matahari. Tapi tak solat kat situ bila terbenam matahari, solat dekat Muzdalifah. Maka itu sunnahnya. Tapi kalaulah pada waktu itu seseorang itu terlambat ke apa, dia boleh untuk dia kena ada di Muzdalifah daripada mana-mana waktu, daripada selepas Zuhur 9 Zulhijjah sampailah sebelum subuh 10 Zulhijjah. Lihat kepada Arafah baris yang kedua. Kata para ulama, seperti mana sabda Nabi, Arafah semuanya adalah mauqif, tempat untuk melakukan ibadah haji, kecuali satu. Apakah dia gariskan? Kecuali Wadi Urnah. Wadi Urnah bukan. Begitu juga Muzdalifah, semuanya adalah mauqif, kecuali Batan Muhassar ataupun Wadi Muhassar ataupun Muhassir. Jom kita lihat riwayat 874. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadatsana Sufyan an Abdurrahman ibn al-Harith ibn Ayyash ibn Abi Rabi'ah an Zaid ibn Ali an abihi an Ubaidillah ibn Abi Rafi' an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Beliau berkata, Sayyidina Ali berkata, waqafa, Nabi SAW telah berada di Arafah, maka Nabi bersabda, hadhihi Arafah, ini adalah Arafah, wa huwal mauqif, dan ini adalah tempat untuk berada ketika mana ibadah haji. Wa Arafatu kulluha mauqif, dan Arafah semuanya adalah mauqif, adalah tempat yang perlu berada, terutamanya pada 9 Zulhijjah. Thumma afadha, kemudian Nabi telah bertolak, hina, ketika mana gharabati syamsu, ketika mana terbenamnya matahari. Maka sunnahnya untuk duduk dekat Arafah sampai bila? Sampai terbenamnya matahari. Maka sampai setakat ni kita dah tahu sunnah Nabi untuk buat haji macam mana. Maka kita lihat pada hadis yang sebelum ini, hadis 867, apa kita belajar? Nabi pada 8 Zulhijjah Nabi pergi ke Mina, dan Nabi solat Zuhur, Asar, kemudian Maghrib, Isyak, dan juga Subuh 9 Zulhijjah dekat Mina. 5 waktu solat Nabi dekat Mina. Kemudian selepas daripada solat subuh, Nabi pergi awal pagi menuju ke Arafah, dan Nabi berada di Arafah sehingga terbenamnya matahari. Cuma Nabi berada dekat tempat yang berbeza, selepas daripada Zuhur, barulah Nabi SAW menghampiri berdekatan dengan Jabal Rahmah. Selepas daripada Zuhur, dan Nabi berdoa di situ sampailah terbenamnya matahari. Wa ardafa Usamah, dan ketika mana Nabi nak pergi ke Muzdalifah setelah terbenamnya matahari, maka Nabi memboncengkan Usamah bin Zaid di belakang Nabi. Maka dua orang duduk pada satu unta. Wa ja'ala yushiru biyadaihi, dan Nabi mula memberi isyarat dengan tangan baginda
ala hayatih, pada waktu itu Nabi memberi isyarat tenang. Tenang. Sebab para sahabat berkejar-kejar pada waktu itu nak menghampiri Nabi, nak ikut Nabi dan nak bergerak ke Muzdalifah. Maka Nabi bagi isyarat dengan tangan baginda pada waktu itu untuk kekal tenang. وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا, dan manusia mula yadribun, pada waktu itu menggerakkan. Apa yang mereka gerakkan? Lihat kepada Qawata pada baris yang kedua. Dalam Musnad Abu Daud ada disebut, dalam Sunan Abu Daud ada disebut al-ibila. Mereka mula menggerakkan unta-unta mereka di kanan dan kiri Nabi SAW. Yaltafitu ilaihim, maka Nabi akan berpaling ke arah mereka seraya bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, alaikumus sakinah, hendaklah kamu tenang. Wahai manusia, tenang. Jangan pada waktu itu tergopoh-gapah. Summa ata jam'a, kemudian Nabi SAW tiba di Muzdalifah. Jam'ah di sini maksudnya Muzdalifah. Fasalla bihimus salatain, maka Nabi telah menjadi imam untuk para sahabat 2 rakaat secara jamak, iaitu jamak takhir, solat maghrib dan juga isyak. Falamma asbaha, maka apabila telah subuh, ata Quzah, maka Nabi SAW tiba di tempat yang bernama Quzah. Maka apakah itu Quzah? Ianya lihat Qawata. Lihat Qawata pada baris yang keempat. Quzah adalah nama salah satu bukit yang ada di Muzdalifah. Maka Nabi SAW berdiri di situ dan Nabi SAW bersabda, ini adalah Quzah dan ini pun termasuk daripada tempat mauqif di Muzdalifah. Maka selalunya Nabi berada di Muzdalifah sampai bila? Tak lama. Daripada waktu Nabi solat jamak takhir selepas masuknya isyak sampailah subuh 10 Zulhijjah, Nabi berada di Muzdalifah. Dan selalunya kita dekat Muzdalifah pada waktu itu tak buat apa pun, sekadar kutip batu, beramal, berehat sementara nak tunggu masuknya waktu untuk bergerak ke Mina untuk melakukan perkara yang paling banyak. Dekat Mina nanti kita akan belajar apa yang Nabi SAW buat. Maka Nabi SAW telah berada di Quzah, dan Nabi berkata Quzah termasuk daripada tempat yang boleh tempat untuk berada ketika mana bermabit di Muzdalifah. Wa jam'un, dan sabda Nabi, dan Muzdalifah kulluha, semuanya adalah tempat yang boleh berada pada musim haji. Summa afadha, kemudian baginda bertolak, hatta taha, sehinggalah baginda tiba di pinggir Wadi Muhassir. Nabi SAW tiba di pinggir Wadi Muhassir. Kenapakah dipanggil Muhassir? Muhassir maksudnya penyesalan, hasrah, penyesalan. Maka lihat kepada Sahara baris yang kedua daripada bawah, kerana tentera bergajah Abraha telah mendapat penyesalan di sini. Kenapa mereka menyesal? Sebab di sinilah pada waktu itu mereka telah dihancurkan oleh burung-burung yang dihantar oleh Allah sewaktu mereka datang untuk menghancurkan Baitullah Kaabah. Maka dikenali sebagai Wadi Muhassir, lembah Muhassir. Dan gariskan di situ juga, lembah ini terletak di antara Mina dan Muzdalifah. Maka bila Nabi nak pergi ke Mina daripada Muzdalifah, maka Nabi akan melalui lembah Muhassir ini. Maka ketika mana Nabi tiba di pinggir lembah Muhassir, faqara'a, maka Nabi telah memukul naqatahu, unta baginda. Bukan nak seksa, tetapi nak suruh segera berjalan. Sebab menjadi kebiasaan Nabi, Nabi tidak akan berlama-lama dekat tempat azab. Nabi akan bersegera berjalan di tempat azab. Fakhabbat, maka telah berjalan dengan laju, hatta jawazal wadi, sehinggalah melewati dan melintasi Wadi Muhassir tadi. Fawaqafa, maka baginda Nabi SAW telah berhenti ketika mana tiba di Mina. Wa ardafal Fadal, dan kali ini Nabi sedang memboncengkan Fadal bin Abbas, sepupu Nabi. Kemudian telah datang summa atal jamrah, kemudian baginda telah mendatangi tempat melontar. Pada 10 Zulhijjah kita hanya melontar satu je jamrah. Pada 10 Zulhijjah kita hanya melontar satu je jamrah, satu je. Pada 11, 12 dan 13 barulah ketiga-tiga. Faramaha, maka Nabi telah melontar jamrah pada waktu itu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kenapakah dipanggil jamrah? Maka ada pada baris yang kedua daripada bawah qawata. Maka disebut dinamakan jamrah kerana ianya dilontari dengan batu-batu yang kecil. Dengan jimar batu-batu yang kecil. Ada juga mengatakan jamrah kerana di sinilah terkumpulnya batu-batu yang kecil. Di sini terkumpulnya batu-batu yang kecil. Dan ada beberapa pandangan lagi yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW telah melontar di jamrah. Kemudian Nabi telah datang ke tempat untuk melakukan korban. Maka Nabi bersabda, inilah tempat korban dan Mina keseluruhannya adalah tempat korban. Maka daripada sini, apa yang kita dah belajar, Nabi SAW 8 Zulhijjah Nabi pergi mana? 8 Zulhijjah Nabi pergi mana? Mina. Berapa waktu solat Nabi duduk kat Mina? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak sampai subuh. Subuh berapa Zulhijjah? 9 ataupun kita kenali sebagai hari Arafah. Lepas subuh pada awal pagi Nabi bergerak ke mana? Nabi bergerak ke mana? 9 Zulhijjah. Arafah. Dia selalunya kalau tak buat haji dia akan pening sikit. Tapi kalau dah buat haji dah boleh nampak. Maka pada 9 Zulhijjah lepas subuh Nabi pergi ke Arafah. Dan Nabi solat Zuhur dan Asar secara jamak di sini. Nabi duduk dekat Arafah 9 Zulhijjah sampai bila? Sampai terbenam matahari, sampai Maghrib. Nabi solat Maghrib tak dekat Arafah? Nabi solat Maghrib tak dekat Arafah? Nabi solat Maghrib tak dekat Arafah? Yang dekat live mungkin banyak yang pergi haji dah tahu. Nabi solat Maghrib tak dekat Arafah? Kan Nabi solat jamak tu. Nabi solat jamak kat mana? Saya baca punyalah perlahan supaya faham. Nabi solat Maghrib dekat mana? Nabi solat jamak dekat Muzdalifah. Terbenam je matahari, Nabi terus bergerak ke Muzdalifah. Siapa yang membonceng Nabi ketika mana pergi ke Muzdalifah? Siapa yang bonceng Nabi ketika mana Nabi pergi ke Muzdalifah? Siapa yang bonceng Nabi ketika mana Nabi SAW pergi ke Muzdalifah? Siapa? Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi SAW pergi ke Muzdalifah. Nabi solat jamak dekat Muzdalifah, Maghrib dan Isyak. Kemudian ketika mana subuh datang, maka lepas subuh Nabi bergerak ke mana pula? Nabi bergerak ke mana? Ke Mina. Siapa yang bonceng Nabi dekat Mina? Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan kemudian dekat Mina apa yang Nabi buat mula-mula? Melontar jamrah. Satu jamrah je. Selepas melontar jamrah apa yang Nabi buat? Nabi berkorban, menyembelih binatang korban. Selepas daripada itu Nabi SAW buat apa? Kita belum baca lagi. Maka sampai situ. Maka dekat Mina ini banyak orang tanya soalan pada Nabi. Ini semuanya adalah 10 Zulhijjah. Hari yang paling sibuk dengan amalan adalah 10 Zulhijjah. Kalaulah kita ikut flow cara Nabi SAW melakukan ibadah haji. Muka surat 469. Fokus. Kena tulis pada waktu tu berapa Zulhijjah. Kalau tak faham, kena tulis apa yang dimaksudkan dengan jamak, Muzdalifah dan sebagainya. Maka ketika mana berada di Mina, banyak orang tanya soalan kepada Nabi. Wastaftathu jariyatun syabbah. Maka seorang wanita muda pada waktu yang datang daripada kabilah Khath'am telah bertanya soalan kepada Nabi. Faqalat, maka dia berkata, inna abi syaikhun kabir. Sesungguhnya ayahku adalah seorang yang telah berusia, telah tua. Qad adrakathu, telah datang kepadanya kefarduan Allah pada haji. Afayujzi'u, adakah boleh aku melakukan ibadah haji bagi pihak ayahku? Maka Nabi SAW bersabda, hujji, buatlah ibadah haji an abiki, bagi pihak ayah kamu. Daripada sini datangnya keharusan untuk buat badal haji untuk orang yang tidak mampu untuk datang sendiri.
Qala, kata perawi, walawa, dan Nabi telah memusingkan unuqa, tengkuk Fadl bin Abbas yang duduk belakang Nabi. Sebab Fadl bin Abbas ni dia asyik pandang je perempuan muda tersebut, dia asyik pandang je. Maka Nabi pusingkan tengkuk dia. Maka ayah kepada Fadl yang merupakan pakcik Nabi Abbas, maka Abbas bertanya, wahai utusan Allah, kenapa engkau palingkan tengkuk anak saudara kamu begitu? Maka Nabi SAW bersabda, ra'aitu syaban, aku melihat seorang anak muda lelaki dan seorang anak muda perempuan, seorang wanita muda, yang mana pada waktu itu falam amanis syaitana alaihima, aku tidak mempercaya yang mana syaitan tidak mengganggu mereka. Maka Nabi kalihkan pandangan Fadl yang pada waktu itu asyik tertumpu melihat wanita muda yang bertanya soalan kepada Nabi SAW. Kemudian kata perawi, datang lagi orang lain yang bertanya soalan. Fa'atahu rajulun, datang pula seorang lelaki yang lain bertanya soalan kepada Nabi. Maka dia bertanya, wahai utusan Allah, inni afattu qabla an ahlik, aku telah melakukan tawaf sebelum daripada bercukur. Qala, maka sabda Nabi, ihlik, cukurlah, au qasir, ataupun potonglah pendek, dan tidak mengapa. Kemudian pada waktu itu orang yang lain telah datang bertanya. Dia kata, wahai utusan Allah, aku telah menyembelih sebelum sempat aku melontar. Maka Nabi SAW bersabda, irmi, lontarlah, wala haraj, dan tidak mengapa. Qala, thumma atal baita, maka kemudian Nabi pergi ke Baitullah. Fokus. Lepas daripada Mina, Nabi pergi mana? Baitullah. Nabi balik ke Mekah. Sebab itu sunnah, setelah selesai daripada Mina, pada waktu itu balik ke Mekah sekejap. Summa atal baita. Lalu dia sangat sibuk, amalan pada 10 Zulhijjah sangat sibuk. Maka Nabi SAW telah pergi ke Baitullah. Fatafa bih, maka Nabi SAW telah buat tawaf pada waktu ini. Summa ata Zamzam, kemudian Nabi mendatangi telaga Zamzam. Maka Nabi telah bersabda, wahai keluarga Abdul Muttalib, laula an yaghlibakum, kalaulah bukan kerana akan mengerumuni kamu manusia pada telaga Zamzam ini, la naza'tu, nescaya aku pun akan membantu kamu untuk mengeluarkan air dan mengagih-agihkan air. Lalu bila saya kata fokus semua bukan dengan sahabat-sahabat, jangan salah faham. Depan saya ni ada pelajar-pelajar saya 5 orang. Maka pada waktu itu sedang bercakap dengan mereka. Ya, mereka tak pernah buat haji, tapi pada waktu itu boleh belajar bagaimanakah sunnahnya haji Nabi SAW. Okey, sebab kalau kita buat haji, maka selalunya perjalanan haji yang disusun oleh pihak berkuasa berbeza sebab terlalu ramai orang. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh untuk tak ambil tahu bagaimanakah cara ibadah haji Nabi SAW. Sebab kita kebanyakannya hanya mampu buat seumur hidup sekali je. Kecuali lah kalau kita ada travel ataupun ada kemampuan ataupun mutawif, maka bolehlah pada waktu itu buat haji banyak kali. Okey, kita baca dulu Arafah yang ada pada ihlik au qasir wala haraj. Baca dulu Arafah. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, ataupun baca dulu Arafah baris yang ketiga. Maka kenapa ada orang tanya, aku telah melontar dulu, aku telah cukur dulu, aku telah pergi tawaf dulu. Kenapa ada orang tanya begitu? Maka kata para ulama, ketahuilah sesungguhnya pada 10 Zulhijjah hari Nahar ada 4 ibadah, ada 4 amalan haji. Yang pertama melontar. Kalau kita tengok susunan Nabi, melontar. Kemudian yang kedua menyembelih. Yang ketiga adalah bercukur. Dan yang keempat adalah tawaf. Ini adalah 4 amalan yang kalau kita ikut susunan Nabi SAW. Cuma dalam riwayat ini tak disebut bercukur. Dalam riwayat yang lain akan datang. Maka apakah susunan pada 10 Zulhijjah? Melontar dekat Mina. Kemudian menyembelih binatang, itu pun dekat Mina. Kemudian bercukur, itu pun dekat Mina. Dan kemudian yang keempat adalah melakukan tawaf. Maka di sisi Imam Abu Hanifah, sebab itu lihat pada Arafah baris yang ketiga tersebut. Maka di sisi Imam Abu Hanifah, pada waktu itu ianya adalah mesti kena ikut turutan. Terutamanya pada 3 yang pertama, melontar, menyembelih dan juga bercukur. Imam Abu Hanifah kata 3-3 ni kena ikut turutan. Tak boleh skip-skip. Mesti kena melontar dulu. Kemudian baru boleh cukur. Kemudian pada waktu itu baru boleh untuk menyembelih dan kemudian baru bercukur. Ini Imam Abu Hanifah.
Kemudian Imam Syafi'i pula menyebut, okey, summa mazhabu Syafi'i, Imam Syafi'i pula menyebut pada baris bawah dia, maka adamul jazaa'i fi su'i tartib, kalaulah tak ikut tartib maka tak ada dam. Imam Abu Hanifah kata ada dam, Imam Syafi'i kata tak ada. Sebab dalilnya macam Nabi sebut tadi, bila ada orang kata, wahai Rasulullah, aku buat ikut tak ikut turutan, Nabi kata if'al wala haraj, buatlah, tak ada masalah. Ada orang lain pula datang, dia kata, wahai Rasulullah, aku sembelih dulu, baru pada waktu tu aku melontar. Nabi kata buat, tak ada masalah. Maka daripada hadis tersebut Imam Syafi'i kata mengikut turutan yang 4 ini tidaklah wajib. Afdal ikut turutan, tapi kalaulah tidak ikut turutan, maka pada waktu itu tidak ada sebarang dam. Okey. Kemudian apakah maksud yang ada pada sahara tadi? Pada sahara, yang mana sabda Nabi, aku risau manusia akan mengerumuni kamu. Sabda Nabi, ai laula khaufi i'tiqadan nas, kalaulah aku tidak takut manusia akan tersalah percaya, tersalah faham bahawa mengeluarkan air daripada Zamzam, daripada telaga Zamzam itu pun termasuk amalan haji, dan mereka akan mengerumuni kamu, maka pada waktu itu nescaya aku pun akan turut membahagi air, kerana besarnya kelebihan memberi minum orang ketika mana ibadah haji. Ini besar. Cuma ni kita pun boleh, kadang-kala pada waktu haji kita nampak ada orang dia beli air banyak, air yang sejuk, taklah banyak, 5 botol, 1 plastik, dan dia bahagi-bahagi orang. Itu pun sunnah, memberi minum orang daripada air. Kalaulah pada waktu itu ada air Zamzam yang diambil, maka disejukkan dulu dan diberi kepada orang. Itu pun adalah sunnah, memberi minum kepada orang semasa musim haji. Okey, dalam kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, berkata Imam Tirmizi, hadis Ali bin Abi Talib adalah hadis yang hasan sahih. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Ali radhiyallahu anhu. Kami tidak mengetahuinya daripada hadis Ali radhiyallahu anhu kecuali daripada sanad ini, daripada periwayatan Abdurrahman bin Harith bin Ayyash. Wa qad rawahu, dan sungguh telah meriwayatkan lebih daripada seorang perawi daripada Ats-Tsauri, riwayat yang lebih kurang sama, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. Mereka berpandangan bahawa boleh menggabungkan jamak di antara zuhur dan asar ketika di Arafah pada waktu zuhur. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebahagian ahli ilmu berkata, idza shalla ar-rajul, apabila seseorang itu telah salat fi rahlihi, di kemahnya, walam yashhadis salah, dan tidak hadir salat bersama dengan imam, insya'a jamaah, dia pun boleh buat jamak di antara kedua solat ini, seperti mana yang dilakukan pada waktu itu oleh imam. Dan Zaid bin Ali, nama penuh beliau adalah Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Riwayat bab yang ke-55. Bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang fil ifadah, berkenaan tentang bertolak pergi min Arafah, daripada Arafah. Tadi kita dah sebut dah, lepas Arafah Nabi pergi mana? Lepas Arafah Nabi pergi mana? Muzdalifah. Bilakah Nabi pergi Muzdalifah? Selepas terbenamnya matahari berapa Zulhijjah? Mana ada 9 Zulhijjah dekat Arafah. 9 Zulhijjah malam, kan kalender Islam berubah maghrib. Maka Nabi bergerak setelah terbenam matahari berapa Zulhijjah? 10 Zulhijjah. Maka jom kita lihat riwayat ini. 875. Wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi'un wa Bishr bin Sari wa Abu Nu'aim qalu hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam awda'a, telah menyegerakan. Awda'a, maka gariskan pada qawata baris yang pertama. Apakah awda'a? Asra as-sair, Nabi telah menyegerakan ketika mana melewati Wadi Muhassir. Kenapa? Sebab itu adalah tempat azab untuk tentera bergajah Abraha. Wazada, dan telah ada penambahan dalam riwayat ini oleh perawi bernama Bishr. Wa afada, dan Nabi SAW telah bergerak min jam'in wa alaihi sakinah, Nabi telah bergerak daripada Arafah dalam keadaan pada waktu itu tenang. Wa amarahum, dan Nabi telah memerintahkan para sahabat untuk bergerak dengan tenang. Wazada,
Dan sebab itu kita pun dalam haji, ya memang betul banyak sangat bas, berjuta manusia, banyak orang, tetapi kita nak kena belajar tenang. Sebab itu adalah sunnah Nabi SAW. Dan telah menambah pada riwayat ini Abu Nu'aim, yang mana sabdaan Nabi, wa amarahum, dan Nabi SAW telah memerintahkan mereka untuk melontar dengan lontaran seperti batu kerikil, bimisli hasa, dengan batu-batu kecil, al-khadaf, seperti kerikil. Wa qala, dan sabda Nabi, la'alli la arakum ba'da ami hadha, mungkin aku tidak lagi melihat kamu selepas daripada tahun ini. Maka sebab itu pada tahun 10 Zulhijjah Nabi wafat. Bahkan lebih kurang 3 bulan selepas haji Nabi wafat. Bab yang ke-50, apa kata Imam Tirmizi, dan di dalam tajuk ini ada juga riwayat daripada Usamah bin Zaid, berkata Imam Tirmizi, hadis Jabir adalah hadis yang hasan sahih. Babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan al-jam'i, solat jamak di antara maghrib dan isyak ketika mana berada di Muzdalifah. Ketika mana berada di Muzdalifah. Lihat syayakha pada baris yang kedua. Maka kata para ulama, pada ibadah haji ada 2 kali jamak. Al-jam'u jam'an, ada 2 kali jamak. Maka jamak yang pertama adalah jamak ketika mana berada di Arafah. Ketika mana berada di Arafah. Maka ketika mana berada di Arafah, maka jamak takdim antara Zuhur dan Asar. Dan yang kedua ketika mana berada di Muzdalifah, maka pada waktu itu menjamakkan di antara Maghrib dan Isyak pada jamak takhir. Maka ini adalah jamak. Kemudian dekat Mina pun nanti pada hari-hari tasyrik ada solatnya di situ. Nanti bila tiba di situ kita baca. Cuma setakat ni yang kita dah belajar hadis yang sampai bab ini ada 2 jamak. Jamak di Arafah, jamak takdim, Zuhur Asar, jamak di Muzdalifah, jamak takhir antara Maghrib dan Isyak. Jelas ke jelas? Riwayat 876. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan qala hadatsana Sufyan ats-Tsauri an Abi Ishaq an Abdullah bin Malik anna ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma shalla bi jam'in fajama'a baina as-salatayn bi iqamah wa qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala mithla hadha fi hadha al-makan. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala sungguh telah menunaikan solat di Muzdalifah. Kita nampak tajuk tu adalah pada waktu itu Muzdalifah. Maka Nabi SAW, kata Abdullah bin Umar, telah solat di Muzdalifah. Dan beliau telah menggabungkan antara 2 solat. Itulah solat Maghrib dan Isyak. Pada waktu itu dengan iqamah. Apakah maksud dengan iqamah? Lihat kepada sahara baris yang kedua. Ya'ni lam yukarriril adhan waqtafa bi iqamah. Maksudnya walaupun 2 solat, tapi azan hanya sekali. Dan pada waktu itu yang lainnya adalah iqamah. Wa qala, dan telah berkata, aku telah melihat Nabi SAW melakukan seperti ini pada tempat ini. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ismail bin Abi Khalid an Abi Ishaq an Sa'id bin Jubair an Ibn Umar radhiyallahu anhu an Nabi SAW mislah. Qala Muhammad bin Bashar, telah berkata Muhammad bin Bashar, telah berkata Yahya, was-sawabu, dan yang sahihnya adalah hadis Sufyan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Abu Ayyub, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Usamah bin Zaid. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar dengan sanad Sufyan adalah lebih sahih daripada hadis Abdullah bin Umar dengan periwayatan Ismail bin Abi Khalid. Wa hadis Sufyan, dan hadis periwayatan Sufyan adalah hadis yang hasan sahih. Qala, berkata Imam Tirmizi, wa rawa Israil hadzal hadis, dan Israil juga telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Ishaq, daripada Abdullah dan Khalid yang merupakan kedua anak Malik, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis Sa'id bin Jubair daripada Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih juga. Rawahu, telah meriwayatkannya Salamah bin Kuhil daripada Sa'id bin Jubair, dan adapun Abu Ishaq periwayatannya, maka beliau telah meriwayatkan daripada Abdullah daripada Abdullah Khalid yang merupakan kedua anak-anak Malik daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Muka surat 471. Wal amalu ala hadza, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka berkata tidak melakukan solat maghrib duna jam'in, tanpa jamak. Tidak boleh solat maghrib tanpa jamak. Fa idza ata jam'a, ketika mana telah tiba di Muzdalifah, dan itu jamaah maksudnya adalah Muzdalifah, maka gabungkanlah di antara kedua solat dengan hanya 1 iqamah.
walam yatatawwa' dan tidak melakukan solat sunat di antara kedua-dua solat tersebut. Dan inilah pandangan yang telah dipilih oleh sebahagian ahli ilmu wa zahabu ilaihi, dan telah memilih pandangan ini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Wa bi ilaihi qala hadatsana Sufyan wa insya qala Sufyan, berkata Sufyan, wa insya'a shallal maghrib summa ta'asya, kalaulah seseorang itu nak solat maghrib je dulu dekat Muzdalifah, kemudian makan malam kerana lapar mungkin, dan kemudian pada waktu itu nak menukar pakaiannya, kemudian barulah nak solat isyak, maka pada waktu itu kata sebahagian daripada ulama, yajma'u bainal maghribi wal isya' bil Muzdalifah bi adhan wa iqamah. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, macam tu pun boleh. Nak solat maghrib dulu baru makan baru solat boleh, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian pandangan yang ketiga, telah berkata sebahagian ahli ilmu, menggabungkan di antara maghrib dan isyak di Muzdalifah dengan satu azan dan dua iqamah. Tadi satu iqamah, yang ini dua iqamah. Yu'adzinu li salatil maghrib, azan dulu untuk solat maghrib, dan iqamah serta solat maghrib, kemudian iqamah dan solat isyak. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bab yang ke-57, bab ma jaa man adrakal imam bi jam'in faqad adrakal hajj. Bab yang ke-57, kita sambung kejap lagi dalam jam lebih kurang 10.35 insya-Allah. Kita rehat sekejap. Dalam jam 10.35 kita rehat sekejap.